Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang rasul dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Surah An-Nisa ayat 41. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Jami' Sahihnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama muhaddithin melalui sanad daripada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berjumpa dan bersembang dengan Nabi, dan Nabi bertanya dan Nabi beritahu kepada dia, wahai Abdullah, iqra alayya. Iqra fi'il amar, iqra alayya bermaksud, Abdullah, tolong baca dekat aku. Baca apa? Baca Al-Quran. Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran kat dia. Baca Quran kat Nabi, Nabi nak dengar. Qala qultu iqra alayya wa alayka unzila. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aku nak kena baca Quran kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Dalam erti kata yang lain, Abdullah bin Mas'ud ni dia segan, dia malu-malu Allah, orang panggil. Macam kita lah tuan-tuan, tok guru besar mai kat kita, dia mai tanya soalan kat kita. Tok guru besar ni, hebat ni, ilmu tinggi, dia mai tanya kita. Kita kata, tok guru lebih berilmu daripada saya, tuan lebih berpengalaman daripada saya, tuan lebih berhak menjawab jawapan tu. Berlaku pada Abdullah bin Mas'ud, iqra alaika, aku nak kena baca Quran padamu ya Rasulullah. Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Kemudian apa jawab Nabi? Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Oh, hak ni mahal ni tuan-tuan. Nabi kata, Abdullah, sesungguhnya aku suka dengar bacaan Al-Quran daripada orang lain. Asma'ahu min ghairi. Dalam erti kata yang lain, Nabi suka dengar Al-Quran. Dalam erti kata yang lain, Al-Quran itu mengandungi pengajaran-pengajaran yang sangat hebat. Maka Nabi yang dikatakan insan ma'asumi, dipelihara oleh Allah daripada dosa dan maksiat pun nak dengar pengajaran dan nasihat daripada Quran. Jadi tuan-tuan sekalian muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian faqara'tu an-nisa hatta idza balaghtu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun bacalah Quran daripada surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surah An-Nisa ayat yang pertama hatta idza balaghtu, sampailah ayat 41 yang berbunyi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid
wajidna bika ala haula'i syahida. Sampai takat tu ayat tuan-tuan, Nabi kata qala li kuffa au amsik. Nabi kata, Abdullah, berhenti, tu saya duk baca dah. Allah SWT kata, tadi Nabi suruh aku baca. Tiba-tiba bila baca sampai berhenti dekat 41, Nabi berhenti, suruh berhenti. Amsik. Kemudian Allah bin Mas'ud perhati, tengok mata Rasulullah. Fara'aitu ainaihi tazrifan. Rupanya bila dia baca tang tu, Nabi suruh berhenti, Nabi sedih dan Nabi menangis. Tuan-tuan sekalian, apa ayat Al-Quran yang menyebabkan Nabi sedih dan Nabi menangis? Antaranya ni, fakaifa idza ji'na. Apa maksudnya? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, di hari akhirat esok akan dikumpulkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang mengambil selain jalan selain daripada Islam sebagai cara hidup dia. Hari akhirat esok, mereka akan duduk kumpulan-kumpulan ni. Mereka akan duduk dalam kumpulan. Fakaifa idza ji'na. Mereka akan min kulli ummatin bi syahid. Setiap rasul akan duduk dekat mereka. Setiap rasul, setiap para anbiya akan ada umatnya, dan setiap para anbiya itu akan duduk dekat mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan para rasul dan para nabi itu, ya, akan menjadi saksi kepada mereka. Dulu dekat dunia aku telah ajak Islam. Dulu dekat dunia kalian sudah mendapat maklumat tentang Islam. Kenapa kalian tidak mengambil Islam sebagai pegangan akidah kalian? Nabi SAW bila sampai takat ni, Nabi sedih dan Nabi teriak. Sebab apa? Sebab Nabi kesian di kalangan umatnya pun, walaupun kafir, Nabi kesian. Dah tuan-tuan, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis riwayat Al-Bukhari itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita tengok muka surat 37 36, iaitu pada kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Tuan-tuan sekalian, pada bab ni tuan-tuan sekalian, kita akan bincang tentang bagaimana Imam Ibnu Jauzi dia larang kat kita berkhalwat dengan wanita lain wahram. Dah tuan-tuan, Iblis ni dia pandai, benda lain dia tak boleh kacau. Nak kata ibadat, hebat ibadat dia. Nak kata Quran, hebat Quran. Nak kata dia orang berilmu, dia orang berilmu. Tapi satu ya, bab perempuan dia kalah. Allahu Akbar. Bab perempuan ni dia kalah. Kita tengok tuan-tuan, melalui Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an, dia berkata, tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis, dan merasanya dengan melalui seorang wanita. Tuh, ada satu riwayat cerita daripada seorang sahabat Nabi bagi tahu bahawa para nabi pun tidak terlepas daripada gangguan iblis. Yakni gangguan apa? Dia guna strategi perempuan. Tuan-tuan tengok ketika mana Nabi Adam AS itu sejarah, ya, Nabi Adam AS, ya, duduk dalam syurga. Dalam banyak-banyak benda-benda nikmat yang duduk dalam syurga, Allah larang pokok tu jangan duduk hampir, jangan duduk ambil buah tu. Iblis ni pandai. Adam dia tak lepas habis, dia bagi Siti Hawa. Dia jolok Siti Hawa supaya ni ajak Adam ni makan buah khuldi ataupun batang pokok tu. Padahal tuan-tuan sekalian, banyak lagi pokok-pokok lain. Dah, pokok tu jugalah yang dia pergi cari, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab perempuan. Allahu Akbar. Ini ujian ni tuan-tuan. Rupa ramai orang yang saya sebut dah pada pertemuan lepas, rupa orang yang namanya melonjak naik, tiba-tiba tersungkur, tak dengar dah nama dia. Rupanya ada terlibat dengan masalah wanita. Allahu Akbar. Ya, sebaliknya kalau perempuan ada masalah dengan lelaki. Ya, ini ujian yang Allah berikan kepada hamba Allah SWT. Termasuklah para anbiya. Nabi pun tak terlepas tuan-tuan. Tu dia. Nabi pun tidak terlepas. Baik, kita tengok. Satu hari ada perbincangan di antara
ya, Nabi Musa alaihi salam dengan iblis. Ini saya pendekkan cerita. Ya, iblis datang ke Nabi Musa alaihi salam untuk apa? Tujuannya untuk merosak Nabi Musa alaihi salam. Tu Nabi Musa pun kena dengan iblis. Ya, muka surat 37. Kemudian Nabi Musa tanya, siapa gerangan kalian? Dia kata, aku adalah iblis. Kata Musa alaihissalam, sesungguhnya aku tak suka hang datang mai kat aku ni. Kan? Siapa suka iblis ataupun syaitan mai duduk orang kita? Betul tak tuan-tuan? Kita Nabi Musa hafal lagu tu. Kemudian tanya Nabi Musa alaihissalam, apa yang engkau lihat pada diriku? Jawab iblis, aku akan menyambar hati anak keturunan Adam. Tu janji iblis dekat Nabi Musa, keturunan hang, keturunan Adam, aku akan menyambar hati keturunan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Hati tu, ya, kalau hati kita bersih, kalau hati kita elok, hal lempak pilah tak mana pun dia akan jadi elok. Tapi kalau hati kita tak elok, hati kita tak bersih tuan-tuan, hang duduk dalam masjid pun hang kira cari gaduh orang. Duduk tempat baik pun, tapi kalau hati tak bersih, ya, dia akan jadi masalah. Disebabkan apa? Hati tu. Iblis dia kacau kat hati kita. Baik. Kemudian tanya Nabi Musa alaihi salam, apa yang dilakukan manusia ketika engkau mengalahkannya? Oh, ya tuan-tuan, ini yang orang panggil apa? Bocor rahsia. Nabi Musa tanya kat iblis. Nabi Musa tanya dekat iblis, ya, kalau hang dapat masuk hati manusia, hati anak Adam, apa yang hang nak kacau kat depa ni? Hang nak kacau strategi hang macam mana untuk menggagalkan hamba Allah Subhanahu taala? Apa dah strategi hang? Nabi Musa tanya iblis tu. Ya. Kemudian jawab iblis. Saat dia merasa takjub terhadap dirinya sendiri. Hak tu nombor satu sekali. Hak tu nombor satu sekali. Yang nak jadi kuih teruk tu duk main jadi pangai tak pangai apa pun tak tahu. Dia bermula daripada i'jabun nafsi, rasa hebat diri daripada orang lain. Ya, dia rasa takjub terhadap dirinya sendiri. Dia tengok orang tak kata apa pun. Orang tak kata apa pun, tapi dia main sendiri dalam hati dia tu. Ya, rasa diri hebat daripada orang lain. Hak tu di antara racun pertama iblis untuk merosakkan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni tuan-tuan, dia tak kira apa. Hang EJK masjid ke, hang tok imam ke, hang tok guru besar ke, hang tok bilai ke, hang jadi kerja apa ke, hang Perdana Menteri ke, hang YB ke, apa pun kita dekat dunia ni, dia akan main kacau kita. Dia akan main kacau kita. Hak ni tuan-tuan, dia main kacau kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Hati nombor satu. Menganggap amalan yang banyak dan lupa dosa-dosa saja. Dia rasa takjub, dia dah rasa elok dah. Ya, sehingga dia kata, tak apa aku, Allah ampun aku dosa-dosa lepas. Ya, dia menganggap bahawa amalan yang dia buat selama ni tuan-tuan menyebabkan dia boleh masuk dalam syurga. Ya, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan Islam tak ajar lagu tu. Ya, Islam ajar dua sifat apabila seorang hamba Allah tu melakukan ibadat pada Allah, al-khauf war raja. Yang pertama, kita kena takut kepada Allah SWT. Dalam kita melakukan amal ibadat pada Tuhan, kita melakukan kebajikan pada Allah, jangan dok rasa diri kita ni selesa dah. Jangan dok rasa diri kita ni dah selesa dah. Jangan. Kena ada dua sifat ni kata ulama. Al-khauf, takut pada Allah. Yang kedua, ar-raja, mengharapkan amalan dan keampunan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada sifat ar-raja, kita sentiasa berhati-hati dalam hidup kita. Betul tak tuan-tuan? Kalau tak ada sifat ar-raja, sentiasa mengharapkan daripada Allah, kita akan rasa duduk dalam comfort zone. Kita duduk dalam keadaan yang selesa. Tak apa, aku ni dah kaki masjid dah. Kaki masjid pun belum tentu lagi lah.
Belum tentu lagi nah. Hang duduk di kalangan kelompok ustaz, belum tentu lagi nah. Hari akhirat esok, puak-puak yang ada ilmu itulah yang banyak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan, dengan buat main-main perkara ini supaya kita sentiasa berhati-hati dengan tindak tanduk kita. Baik, seterusnya ku peringatkan kepada kamu tentang 3 perkara. Ada 3 benda yang iblis bagi tahu kepada Musa yang untuk merosak dan menghalang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata iblis, yang pertama, janganlah sekali-kali engkau berkhalwat dengan wanita yang tidak halal bagimu. Kerana selagi seseorang lelaki berkhalwat dengan wanita yang tidak halal baginya, maka aku menjadi kawannya dan tanpa yang lain lagi hingga aku memujuknya untuk berhubung dengan wanita tersebut. Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, semua kita tahu ayat itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah sebut dalam Quran wala taqrabu, jangan kita menghampiri. Menghampiri itu banyak jalannya. Jangan kita duk try, jangan kita duk, maknanya banyak pintu-pintu yang mendorong hati kita ke arah tersebut. Sebab tu kita kena tutup pintu itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi benda-benda yang tidak diingini, yang seolah-olah kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini Allah tutup awal-awal lagi pintu tu. Sebab apa? Sebab iblis ni cerdik. Dia kata mana orang nampak hang dengan dia ya. Orang tak nampak pun. Tu dia tu dah. Bila kita pandang rendah terhadap benda, pandang ringan terhadap perkara ini, dia akan menjadi benda yang lebih besar setelah itu. Pertama tuan-tuan, wanita. Ya, wanita, Allahu Akbar. Cukup bahaya. Tuan-tuan, cukup bahaya. Ini fitnah besar tuan-tuan. Fitnah besar tuan-tuan. Bukan buat main-main ni. Fitnah besar. Tuan-tuan boleh tengok tokoh-tokoh hebat. Saya tak mau sebut nama-nama siapa lah. Bukan sekadar di Malaysia, bahkan di luar, di peringkat international. Ya, pendakwah peringkat dunia ni, bukan peringkat lalu start ni. Bukan pendakwah peringkat kampung ni, biasa-biasa ni, tak tu, international tu. Peringkat dunia tu, menonjak naik. Tengok-tengok ada kes dengan wanita, Allah Akbar, habis. Orang tak percaya tu. Padahal ilmu dia, kesarjanaan dia, dia punya ilmunya memberi manfaat kepada umat. Tapi disebabkan fitnah wanita, habis dia. Orang tak dengar apa. Ini cukup bahaya. Iblis dia nak rosak seorang hamba Allah dengan cara lagu ni. Dengan cara lagu ni. Baik. Kemudian yang kedua, janganlah engkau berjanji kepada Allah melainkan engkau harus memenuhi janji tersebut. Sebab setiap kali seseorang berjanji kepada Allah, maka aku menjadi kawannya tanpa orang lain lagi, hingga aku menjadi penghalang antara dirinya dan janjinya. Yang kedua, iblis ni dia pandai. Dia kata hang banyak buat janji dengan orang. Tidak tuan-tuan. Ni nak dekat, bukan nak dekat kat pilihan raya ni tuan-tuan. Ni bukan kita nak sembang pasal politik. Itulah fenomena yang berlaku. Ya, nakkan rakyat hundi, ada sebut dah ni aku janji nak buat sekian, aku jangan dah sebut janji kalau tak mampu buat. Ya, dalam arti kata yang lain, tak kiralah siapa pun, hang pegang jawatan ke, hang majikan ke, bos ke dan sebagainya, ataupun orang yang tidak jawatan, jangan mudah sangat kita ni duk berjanji dengan orang. Bila hang sekali berjanji, hang kena tunaikan janji tersebut. Sebab apa? Bila hang mula berjanji, iblis ada demai kacau kita supaya dia menghalang diri kita daripada menunaikan janji tersebut. Itu dia tuan-tuan. Jangan buat main-main. Ya, muslimin mukminin dirahmati. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut tuan-tuan, Allah pernah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada satu kitab disusun oleh para ilmuwan kita, teguran-teguran Allah kepada Nabi. Ada dalam Quran. Ada beberapa perkara. Antara tuan-tuan sekalian, Allah pernah tegur Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi bercakap, Nabi nak melaksanakan satu perkara dan Nabi tak sebut dengan insya-Allah.
Ya, qalu insya-Allah. Allah kata, Muhammad kalau nak buat satu benda, lapik dengan insya-Allah. Kalau Allah izin, hang boleh buat. Kalau hang tak mampu, Allah tak izin, hang tak mampu nak buat benda tu. Walaupun mengikut percaturan akal kita rasa boleh buat kot. Kita tak tahu tuan-tuan. No, kita tak tahu duk celah-celah nak buat tuan, tiba-tiba kita sakit. Nah, tiba-tiba kita tak sihat. Kita tak tahu tuan-tuan. Lapik dengan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kudrat kepada kita dan kemampuan bagi kita akan buat. Tapi tuan-tuan, orang Melayu ni dia pandai. Dia tak mau buat dah. Awal-awal tu niat dia tak mau buat dah. Tapi dia lapik dengan insya-Allah. Oh, ni orang panggil insya-Allah orang Melayu. Insya-Allah orang Melayu, insya-Allah. Insya-Allah tu dia tak mau pun, dia tak mau buat pun. Islam ajarkan kita, insya-Allah bila hang guna perkataan insya-Allah, maknanya hang kena bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perkara tersebut, melainkan ada masyaqqah ataupun halangan-halangan yang menghalang kalian. Tidak ada apa. Tapi orang Melayu kita ni insya-Allah tu memang tak buat dah lah, kita tahu dah. Kata hang insya-Allah tu kita tanya hang balik, insya-Allah Melayu ke insya-Allah Islam? InsyaAllah Melayu pun tak dengar. Maknanya hang tak buat lah tu. Jadi kita tidak mau guna perkataan tersebut diletakkan pada perkataan yang dianjurkan oleh agama. Takut-takut dia menjadi fitnah pada agama kita sendiri. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Iblis kepada Nabi Musa alaihissalam, iaitu sekali-kali janganlah mengeluarkan sedekah, dan dia tidak melakukannya. Maknanya Iblis ni dia pandai. Dia kata apa? Aku cuba sedaya upaya untuk menghalang hamba Allah untuk melaksanakan sedekah. Tuan-tuan, sedekah ni fadilat dia cukup besar. Sebab tu orang sebut sedekatun jariyatun. Sedekah jariah, maknanya sedekah bila hang mati esok, orang menikmati hasil daripada sedekah hang, dia akan berjalan pahala tersebut macam hang hidup. Sedekatun jariyatun, pahala tu sentiasa berjalan. Iblis dia pandai. Dia sekat amalan yang menguntungkan, sikit buat tapi pahala dia berlipat kali ganda, termasuklah sedekah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, maka aku menjadi kawannya dan tanpa orang lain, sehingga aku menjadi penghalang antara dirinya dan kehendaknya untuk bersedekah. Tuan-tuan boleh ingat, tuan-tuan boleh tengok dalam hidup kita kan, kita nak pergi masjid, kita dah bermasuk dah dalam poket kita tu, aku nak pergi masjid lagi, aku nak bayar, aku nak pergi sedekah kan, bermasuk dalam poket kita dah. Pergi masjid tuan-tuan sekalian, duk bersembang, duk galik apa tahu, balik rumah celup lah duit kan, sekali tak apa lah, 2 kali pergi lagi, niat nak masuk dalam poket lagi, duk sembang apa pas mayang tu galik apa tak tahala kan, sembang apa semua, hak ni cerita pasal anak, hak ni cerita pasal anak ada pergi universiti lah apa semua, balik buat celup poket lah, lupa lagi nak pergi sedekah. Duk tiap kali duk lupa lagu tu, maknanya talbisul iblis lah tu. Maknanya iblis tu dia pandai tu, dia bagi kita lupa supaya hang bawa keluar duit tu untuk masuk dalam tabung tu. Dia lupa tuan-tuan. Tapi kalau sekali-sekala lupa tak apalah, dapatlah pahala kita niat tu kan. Tapi kalau tiap kali lupa, bermaksud ni dia talbisul iblis. Balitan syaitan, dia cuba untuk kacau kita, menghalang kita untuk kita melaksanakan ibadah sedekah kepada Allah yang Azza wa Jalla. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu Iblis berbalik sambil berkata 3 kali, benar-benar celaka, kata Iblis. Iblis ni tuan-tuan, dia kata kat Nabi Musa, dia ulang 3 kali, celaka, betul-betul celaka, kata dia, ulang 3 kali. Kerana apa? Kerana dengan begitu Musa dan anak keturunan Adam tahu yang harus, apa yang mereka waspadakan. Maknanya apa tuan-tuan?
Nabi Musa tak duduk diam. Nabi Musa akan cerita 3 benda ni kepada umat. Inilah belitan syaitan, ataupun 3 perkara inilah yang iblis dan syaitan mengganggu dan menghalang kita daripada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis dia rasa menyesal, pecah rasa dia. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita habaq ulang sekali lagi. Inilah iblis dia kacau kita. 3 benda ni. 3 perkara. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu kita selalu membaca doa setelah mana solat, ataupun kita duduk seorang-seorang pun kita duduk baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon bantuan padamu ya Allah, untuk aku sentiasa mengingatimu ya Allah. Wa syukrika, ya Allah, bantu aku untuk sentiasa mengingati dan mensyukuri nikmatmu. Wa husnu ibadatik, ya Allah, bantu aku untuk aku memperelokkan amalan ibadahku. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, saya setakat itu dulu ya perkongsian tazkirah subuh saya pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan ia memberi manfaat yang banyak kepada kita. InsyaAllah pada pertemuan akan datang pada muka surat 39 kita akan bahas tentang nama-nama anak-anak iblis. Rupanya tuan-tuan, iblis ni ada anak-anak dia, dan setiap anak-anak tuan-tuan sekalian ada tugas-tugas dia. Tuan-tuan, kitab ni disusun oleh ulama muhaddith, al-hafiz muhaddith al-imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ni dia bukan mereka tak tentu hala, dia ada sandaran periwayatannya lalu dikumpulkan dalam kitab ni. Jadi insya-Allah pertemuan akan datang kita akan bincang dan kita akan bahas tentang nama-nama anak-anak iblis dan juga tugas-tugasnya. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati daripada bisikan ataupun kelompok-kelompok yang cuba untuk menjahanam dan menggagalkan kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berjaya di dunia dan akhirat. Saya setakat itu dulu perkongsian pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an ya dzal jalali wal ihsan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.